أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله. Kita masih lagi diberikan kesempatan untuk meneruskan kuliah kita pada hari ini. Hari ini iaitu kita sampai kepada tajuk ataupun dalam kitab kita Kashifatus Sajah Syarhi ataupun ala syarhi matni Safinatin Najah karangan Al-Imam Muhammad Umar An-Nawawi Al-Jawi rahmatullahi alaihi ajma'in. Baiklah. Kalau ikutkan kita sampai kepada at-tasi'u ataupun sujud marratain qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Kita sampai kepada matan yang berbunyi at-tasi'u as-sujudu marratain. Yang ke-9 ataupun rukun yang ke-9 ialah sujud sebanyak 2 kali. Yani kalau kita tengok pada syarah dia at-tasi'u as-sujudu marratain ay fi kulli raq'atin, iaitu pada setiap rakaat ada 2 kali sujud. ويسن أن يقول فيه سبحان ربي الأعلى وبحمده. Kita dah baca yang lepas. So kita berhenti pada ويحصل أصل السنة بمرة. Baiklah. Jadi bila kita sujud tersebut dan sudah pasti mengikut kepada Quran mengatakan sabbihisma rabbikal a'la, itu Nabi kata ij'aluha fi sujudikum. Jadi ketika sujud itu digalakkan kita membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Baiklah. Kata Syekh Al-Syarih mengatakan wa yahsulu aslu sunnati bimarrah. Kita bila kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih walaupun sekali, ia telah pun mendapat sunnah. Okey. Cuma dia kata tambah lagi wa adnal kamali salasun, dan yang sempurna tapi paling kurang, sesempurna yang kurang. Sekurang-kurang yang sempurna ialah 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Boleh juga 5 kali. Boleh juga 7, lagi lamalah kita sujud. Boleh juga 9 dan boleh sampai kepada 11. Wala yazidu ahadun ala dhalika sawa'un al-munfaridu wa imamu qaumin mahsurina radina bitatwil wal ma'mum. Tapi tak digalakkan kita melihat daripada 11. Walaupun kita solat ataupun kita baca, kita ni solat bersendirian. Ataupun kita imam dalam keadaan makmum kita ni tak kisah pun kita panjang. Ingat dalam buku ini kita nampak ada banyak qaid dipanggil wa imamu qaumin mahsurin radin nabi tatwil. Imam itu secara dasarnya imam itu perlu merengkaskan. 3 kali cukup. Kalau kita jadi imam tempat yang umum, masjid biasa, masjid Korea apa ke, kita kena baca 3 kali sahaja. Bukan kata 4-5 tu haram, tidak. Ini memang benda sunat. Tapi kita kena meraihkan jemaah. Kerana di belakang kita macam-macam manusia. Kita masjid Qaryah ni macam-macam orang. So kita sebagai imam kena ada etika. Memanglah lagi banyak pahala. Baca 10 lagi banyak pahala. Baca 11 lagi banyak pahala. Tetapi kita ni diikuti. Oleh demikian, orang yang diikuti perlu meraihkan kepelbagaian orang yang mengikut dia. Kita imam ni kena meraihkan kepelbagaian insan-insan yang berada di belakang kita. Ada yang mampu, ada yang nak cepat, ada sakit perut, macam-macam jenis. Ada budak kecil. Apatah lagi bila kita solat, kita dengar pula budak menangis. Itu mengganggu kita punya psikologi tu ataupun mental kita tu. So nak tak nak imam ini, kalau kita tempat yang terbuka, tempat umum, masjid Korea, masjid yang dilalui oleh orang ramai, solat di R&R, kita jadi imam, tolong raikan kepelbagaian. Jangan kata, tak apalah kita lebih sikit rukuk, sujud, apa salahnya, berkira sangat. Bukan masalah berkira. Islam tu kan agama yang salim. Islam tu bukan agama yang egois ataupun mementingkan diri sendiri. Untuk ibadat lama-lama bersendirian, tafadhal, sujudlah sampai pagi esok pun tak apa. Tapi kalau kita imam, kita pula imam di R&R, orang makan kita macam-macam manusia, kita pun tak kenal, ringkaskan yang paling mudah, yang paling ringkas. Baiklah. Baik.
Kalau imam tu pun berada di tempat orang dia punya jemaah tak kisah, Tok Imam bacalah apa nak baca pun kami okey, kami main duduk. Baca 3 surah pun tak apa, baca Baqarah pun tak apa, kami duduk. Kami boring, kami mufaraqah lah balik. Kan ada macam tu. Itu dia panggil makmum yang mahsurin radhi nabi tatwil, dah tak ramai dan dia pun tak kisah kalau kita panjang. Pun tidak digalakkan lebih daripada bacaan tasbihnya ketika sujud atau rukuk 11 kali ya. Boleh kita tambah doa lagi, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu asma khaliqin. Ini bacaan biasa yang kita baca ketika sajadah setelawah. Baiklah, wa yusannu iktsarud du'a fi sujud, dan kita digalakkan untuk memperbanyakkan doa ketika sujud. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunu al-'abdu ila rabbih fa huwa sajidun fa aktsiru fihi ad-du'a wa aksiru ad-du'a fihi. Itu dalam beberapa riwayat. Dan tempat yang paling hampir, tengok ayat ini, tengok hadis ini ya, tempat yang paling hampir hamba dengan Tuhannya. Hampir makan ke hampir makanah ini? Bukan hampir makan. Makan tu mana tempat, tidak. Aqrab itu memanglah namanya hampir, tapi jangan kita nampak hampir zahir. Jadi kita kena takwil juga. Ahli sunnah mentakwil semua ini. Kita kata yang paling hampir dari segi makanah, kedudukan. Kerana apa hampir? Kerana bila hamba itu menyujudkan, meletakkan dahinya yang mulia di tanah, itu menggambarkan kehinaan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bila lagi hina manusia itu, lagi hampir dengan Tuhan. Sifat manusia ini, sifat hamba ini asasnya adalah kehinaan, dhul wal hawan. Jadi bila sujud ni kan, muka kita sujudkan, muka kita ni mulia. Bila kita sujud, maknanya kita betul-betul merendahkan diri. Maka rendah diri kita itu menghampirkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan maksud hampir itu dari segi tempat. Tak. Kalau hampir tu tempat, kalau ke sujud tu takkan Allah tu kat bawah bumi pula. Ya Allah, bukan sedemikian. Kita kena takwil lah. Baik, jadi bila kita tunduh ataupun kita sujudkan diri kita penuh kehinaan dan juga tadallul dan tadarru', maka itulah tempat yang paling hampir dan itulah tempat yang diharapkan agar doa kita dikabulkan Allah Azza wa Jalla. Banyakkan doa. Cuma kalau imam janganlah macam tu. Imam ni kena raikan juga orang belakang. Memang dia nak doa juga. Nak doa boleh mudahkan urusan keluarga, mudah dapat kerja, mudah keluarga ini, mudah dapat anak, mudah boleh kahwin lagi satu lagi sebagainya. Tapi tetap juga dia perlu raikan juga jemaah. Betul kita ada kepentingan kita nak doa. Tapi raikan jemaah. Imam tolong raikan jemaah. Walaupun banyak doa dihafal ataupun ingin diluahkan, pergilah solat yang bersendirian, supaya ba'diyah ke, qabliyah ke, hajat ke apa ke, doalah. Ud'u kama tasha. Doalah apa yang kamu inginkan. Ketika jemaah, raikan jemaah yang lain. Baiklah. Terus lagi. Okay, ini semua merupakan doa-doa yang digalakkan dibaca banyak. Ya, kalau orang kata kita kena baca yang sunnah, banyak nak baca sunnah, tak habis 3 minit sujud ni. Nak baca subhan rabbil a'la lagi, nak baca lagi Allahumma laka sajadtu, nak baca lagi doa lain, nak baca lagi doa Allahumma ighfir li dhanbi kullahu diqqahu wa jullahu wa awwalahu akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Okey, muka surat sebelah tu. Okey. Nak baca lagi Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa mu'afatika min 'uqubatik. Panjang nak baca. Jadi kalau nak baca semua memang mungkin 3-4 minit kita akan sujud. Namun kita pilihlah yang terbaik ataupun yang mudah bagi kita ya. Baiklah, wa yusannu fathu 'ainaihi. Bawah sikit ya, bawah sikit. Siapa kontrol ni? Ni bawah sikit kitab tu. The next page. Next page 222. Okey. Wa yusannu fathu 'ainaihi halatas sujud. Bila kita sujud digalakkan untuk membuka mata. Disunatkan membuka mata itu hayatus salah. Tapi kalau perlu tutup mata, kenapa? Saya sembahyang atas padang pasir, angin kuat. Kalau buka mata takut masuk pasir, itu tak apalah. Tak apa. Ya, itu kita akan kembali kepada perbahasan apakah hukum menutup mata ketika solat. Kalau perlukan tutup, takut abuk ke takut apa, dipersilakan. Tapi biasanya kita buka mata lah. Tapi kalau buka mata tu
mengganggu kita punya kekhusyukan dan tutup mata tu lebih selamat, maka digalakkan tutup mata. Itu kena baca demi detail dia ya. Baiklah. Al-ashir, terus lagi. Al-ashir apa? Tama'ninatu fih, iaitu kita merasa ataupun melakukan tama'ninah seketika diam, ketika sujud tersebut. Wa hadhihi ihda syurutis sujud as-sab'ati allati sata'ti fi kalam al-musannif radhiyallahu anhu. Ini merupakan satu syarat untuk sujud. Apa dia? Mesti ada tama'ninah. Al-hadi asyara al-julusu baina sajdatain, iaitu duduk di antara dua sujud fi kulli raq'atin, pada setiap rakaat, walau fi naflin, walaupun pada solat yang sunat, sawaun asalla qa'idan aw mutaji'a, sama ada dia ni solat dia qa'idan duduk ataupun mutaji'a berbaring di atas lambung kanan dia, fala yakfi ma duna sujud, dan tidak sah, tidak memadai benda yang tidak dinamakan duduk. Kita dah rukuk, kita dah bangun, bila nak duduk, kita tak buat duduk, kita buat rukuk ataupun kita buat benda yang bukan duduk. Tak dibolehkan. Mesti namanya duduk. Sekurang-kurang duduk, wa aqalluhu ayastawi jalisan, duduk dengan seimbang. وهذا هو المراد بالنحر عند عطاء. Di sisi Imam Atha ibn Abi Rabah, dia kata apa? Yang maksud itulah maksudnya nahar. Fasalli li rabbika wanhar. Wanhar itu. Ada kata ulama, wanhar dia adalah sembelih. Semayang hari pagi raya dan sembelihlah haiwan ternakan kamu. Khalas, tak ada masalah pun. Maka kita kena, apa maksud wanhar tu? Amarahullahu subhanahu wa ta'ala ayyastawiya baina sajdatain jalisan hatta yabduwa nahruh. Dia duduk itu di antara dua sujud itu, duduk dalam keadaan nampak akan lehernya. Duduk tapi leher nampak. Mana bukan tidur, bukan apa. Itu maksudnya dengan wanhar. Kelas kita tak perlulah untuk lama-lama di sini. Wa akmaluhu, dan yang paling cantik ketika duduk antara dua sujud ni ialah paling sempurna, kita baca juga dalam ni, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Okay, itu bukan doa yang kalau kita baca syarah dia agak panjang, cuma cukuplah doa yang mungkin kita baca. Kalau kita fahami lagi indah ya bacaan ketika dalam duduk antara dua sujud. Walaupun tak baca pun tak apa, tidak boleh ya. Okey. Kita baca sikit bawah tu pada peringatan terakhir muka surat ini kena berhati-hati. Walaupun ada khilaf dalam mazhab kita Syafi'i. Walau tawwala al-julusa baina as-sajdatain 'an ad-du'a'i al-waridi fihi biqadri aqalli at-tashahhudi batalatis salah. Baca perlahan ya. Walau tawwala, kalaulah budak ini, laki ini, perempuan ini dia solat tapi dia memanjangkan duduk di antara dua sujud. Dia memanjangkan duduk di antara dua sujud. Kenapa? Kerana duduk antara dua sujud merupakan rukun yang pendek sebagaimana i'tidal. Ingat tu. Duduk di antara dua sujud adalah rukun yang pendek sama dengan i'tidal. Oleh yang demikian, kalaulah dia memanjangkan duduk di antara dua sujud lebih lama daripada bacaan doa yang diwaridkan bacanya, batalatis salah. Ini satu pendapat, batal solat. Kalau kita baca buku lain, kalau kita boleh baca buku yang modern macam buku Taqrirat, As-Sadidah, Hasan Al-Kaf, Syekh Umar Hasan Al-Kaf buat satu nota daripada buku-buku yang banyak dalam mazhab Syafi'i. Dia mengatakan, Imam Nawawi mengatakan yang muktamad, ia bukanlah rukun yang panjang. Ini khilaf di antara mazhab Syafi'i sendiri. Baiklah, kalau kita ambil pendapat Imam Nawawi Jawi ni, dia kata apa? Itu merupakan rukun yang pendek. Oleh demikian, rukun yang pendek duduk di antara dua sujud tidak boleh. Tidak digalakkan duduk terlalu lama lebih panjang daripada bacaan yang diwajibkan kita baca ketika duduk, iaitu bacaan tasyahud. Baca tu. Tengok dalam perenggan tu kita betul-betul baca كما لو طول الاعتدال زيادة عن الدعاء الوارد فيه بقدر الفاتحة. Sebagaimana hukum yang sama akan berlaku kalau dia memanjangkan i'tidal. Lepas rukuk ada i'tidal, tapi dia panjangkan lebih panjang daripada doa yang kita baca ketika berdiri, iaitu Fatihah. Jadi benchmarking pendek panjang ini berikut kepada
tempat itu. Benchmarking panjang pada berdiri ialah mengikut kepada qadar Fatihah. Benchmarking panjang pada duduk antara dua sujud ialah pada bacaan tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Kalau kita duduk di antara dua sujud, kita baca doa lebih panjang, lebih lama daripada tasyahud akhir, itu boleh membatalkan solat. Ingat, itu kata pendapat Imam Nawawi Al-Jawi, itu mazhab yang satu dalam mazhab Syafi'i. Tetapi Imam Nawawi ada menterjihkan atau mengatakan ia bukanlah rukun yang pendek yang tidak boleh dipanjangkan. Itu khilaf antara mazhab, cuma kita berhati-hati kan ia bermain dengan sah ataupun tidak sah. Elok kita raikan rukun panjang, rukun pendek jangan dipanjangkan. Apa dia? I'tidal itu bila kita bangun, Sami'allahu liman hamidah, سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. Cukuplah tu. Jangan kita baca Rabbana lakal hamdu itu ataupun Sami'allahu liman hamidah itu sampailah pada habis, jangan dia melebihi bacaan Fatihah kepanjangan dia. Kerana i'tidal adalah rukun pendek. Mana mungkin rukun pendek kita baca benda yang panjang sama dengan rukun panjang iaitu Fatihah. Tak boleh, tak boleh. Baiklah. Ataupun kita duduk di antara dua sujud tapi kita baca dengan doa yang panjang, Rabbighfirli wajburni warfa'ni warzuqni, baca lagi doa-doa lain dan sebagainya, membuatkan dia lebih panjang. Dia lebih panjang daripada tasyahud yang juga dibaca ketika duduk akhir, juga boleh membatalkan solat. Ini nampak simple tapi kadang-kadang kita terlanggar. Sebentar ya. Kipas. Sebentar ya, maaf ya. Sebentar sekejap ya. Okey, itu perkara yang perlu dipahami. Illa fi mahallin tuliba fihi tatwil, melainkan kepada tempat sama ada ketika duduk antara dua sujud ataupun berdiri yang digalakkan kita panjang. Contohnya i'tidal rakaat terakhir. I'tidal pada rukuk terakhir dalam semua solat yang memungkinkan kita baca kunut. Kunut nazilah pun itu tempat dia. Kunut subuh pun itu tempat dia. Tak apa. Kata tak boleh panjang ketika i'tidal. Baca kunut, tak apa. Kunut tempat berdoa, boleh. Walaupun setengah jam, tak apa. Kan dalam witir kan kita witir, dekat terakhir tu kita doa panjang, kunut. Kalau dekat luar negara lah, dekat negara Arab, panjang sangat. Malaysia, dia simple je. Panjang kita baca. Adakah itu dikira kita memanjangkan rukun yang pendek? Tidak, kerana itu memang tempat dipanjangkan. Isu sekarang ni ialah apabila kita baca yang panjang bukan pada tempat yang perlu dipanjangkan. Itu isu. Dan ini perlu diambil perhatian. Walaupun ada khilaf dalam mazhab Syafi'i, ada pendapat yang dipegang oleh Imam Nawawi tidak sedemikian, tapi kita berhati-hatilah. Baik. Asani ashar okey. Biarlah. Wa innama, tengok baca ustaz sebelah tu. وإنما بطلت الصلاة بتطويلهما لأنهما ركنان كسيران فلا يطولان. Tadi pun kita maklumkan jangan akan batal solat kalau dipanjangkan rukun yang pendek itu apa dia i'tidal dan juga duduk di antara dua sujud, kerana dua itu tak perlu dipanjangkan. Walau nama qa'idan mutamakkinan fi salati lam yadurra in qasur. Kalau dia solat tapi dia tertidur ketika duduk dalam keadaan tetap papan punggung dia, tidak mengapa kalau tidur tu kejap. Wa kadza in tala fi ruknin tawil, begitu juga kalau dia solat tapi dia tertidur ketika melakukan rukun yang panjang, sujud ataupun rukuk, tertidur. Okey? Tertidur. Tapi wa kadza in tala qa'idan. Okey? Tala na'iman fi ruknin tawil, dia tertidur lama sikitlah ketika apa? Ketika rukun yang panjang. Jangan sampai hilang kesedaran lah.
Kerana tidur ketika solat dipanggil muqaddimatun naum. Okey. Fa in tala fi ruknin qasir batalat salatuhu. Tapi kalau dia tertidur ketika rukun pendek, i'tidal ataupun duduk di antara dua sujud, rukun tu pendek je pun tertidur juga. Teruklah. Sami'allahu liman hamidah. Dia pun bangun. Rabbana lakal hamdu. Tu tidur. Pelik pula. Padahal lepas tu terus bergerak pada sujud. Kenapa nak kena tidur? Okey, jadi kalau tertidur pada rukun yang pendek, i'tidal ataupun duduk di antara dua sujud, hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah apa? Batalat salatuhu, terbatal akan solatnya. Okay, baik. Nombor 12. As-sani ashar tamakninatu fih. Tamakninah apa? Fil julusi. Ya. Fil julusi bainas. Sorry. Fil julusi bainas sajdatain. Bila kita duduk pun juga diperlukan tamakninah ataupun berhenti seketika. Okey, habis. Okey, anda tak baca faedah tu, sebab itu lebih kepada i'rab. Pergi nombor 13. Asalisu atau salisa asyara. Apakah rukun yang ke-13? Iaitu dipanggil tasyahudul akhir. Tasyahud akhir. Apa ni? Wa huwa alladhi ya'qubuhu salamun. Tasyahud akhir ni ialah rukun terakhir sebelum kita melakukan salam. Wa illam yakun lis-salati tasyahudun awal, sekalipun ia bukan merupakan solat yang memiliki tasyahud awal. Banyak kan? Contohnya kita kata sembahyang subuh lah, mana tasyahud awal. Tetap ada tasyahud akhir. Bagi subuh ataupun sembahyang Jumaat, sembahyang Jumaat. Okay. Itu dia panggil tasyahud akhir perlu ada. Dia kata i'lam. Ingat, tasyahud akhir itu bukan julus ya. Okay. Tasyahud akhir itu bukan julus. Tasyahud akhir itu ialah bacaan tu sendiri. Julus tasyahud akhir, bacaan tasyahud akhir tu. Itu yang penting tu, jangan kita keliru di antara julus dengan julus di tasyahud akhir ataupun tasyahud akhir dengan julus di tasyahud akhir. Baiklah. Jadi apakah dia tasyahud akhir itu? Ikut syarah dia kata apa? At-tahiyatu lillah. Salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, ataupun Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian dia kata apa? Salamun alaina wa ala ibadillahi salihin. Lepas tu kita akan tasyahud. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu ya. Selawat lepas kita, itu memang selawat tu wajib lah ketika tasyahud akhir kan. Wajib kan? Selawat Nabi adalah wajib ketika tasyahud akhir. Wa syuru' tu selawat tu rukun lain lah. Okay. Wa syurutuhu. Okay, apa dia tu? Apakah syarat-syarat dia? Wa syurutuhu, apakah syarat-syarat dia? Syarat apa ni? Syarat baca tasyahud ni ada 9. Iaitu isma'un nafsi bihi kal Fatihah. Dia mesti dengar dia baca apa? Baca apa? Baca tasyahud akhir lah. Kedua, dia mesti tahu qira'atuhu qa'idan illa li'udhrin. Dia mesti baca tasyahud akhir ketika dia sedang duduk, bukan berdiri. Melainkan yang tak boleh duduk lah, tu cerita lain. Ayyakuna bil arabiyyatil qadiri 'alaiha walau bita'allum. Hendaklah dia baca tasyahud akhir dalam bahasa Arab, khususnya mereka yang boleh belajar lagi. Nombor 4, ada musarif. Dia tak boleh memalingkan bacaan dia. Dia dah baca dah. Tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alaika sampai alaika, dia niat nak berhenti belajar. Dia nak berhenti solat. Dia pun kata tak edi dah baca. Tak edi dah tasyahud, nak habis dah sembahyang. Macam kita bincang hari itu kan. Kalau dia baca Fatihah, tiba-tiba dia niat untuk keluar solat, maka akan terbatal. Demikian juga kalau dia baca tasyahud akhir, dia niat nak batalkan solat pun juga akan terbatal. Okey, nombor 5, al-muwalah. Apa muwalah ini? Bi alla yafsila baina kalimatihi bi ghairiha. Dia tidak boleh ada renggangan di antara kalimah-kalimah dia. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Tak boleh. Assalamu alayka, betul senyap dia. Dia senyap. Lama setelah 2-3 minit boleh warahmatullahi wabarakatuh. Tak boleh macam tu lah. Dia kena mualah, kalimah tu kena bersambung sampai habis. Okey, tu dia. Nombor 6 apa dia? Mura'atul huruf. Perlu dijaga setiap huruf yang kita baca agar tidak rosak sebutannya.
Wala yajuzu ibdalu lafzin min aqalli tasyahudi. Tak boleh kita nak menukar lafaz-lafaz tasyahud itu contohnya dengan lain. Assalamu alayka ayyuhan nabi, kita pun tukar assalamu alayka ayyuhar rasul. Betul, orang kenal nabi itu rasul, orang yang sama. Tapi jangan tukar, itu merupakan benda yang warid dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah. Dan dia kena kata asyhadu, okay? Tasyahud tu mesti asyhadu. At-tahiyyah semua tu, dan kemudian akhir sekali asyhadu alla ilaha. Asyhadu, tak boleh kata a'lamu ataupun ahmadu dan lain, tak boleh. Kita kena pakai asyhadu juga. Okey, nombor 7, apa dia syarat dia? Mura'atul kalimat, adalah kita jaga setiap kalimat itu, menjaga akan tasydid ataupun dia punya dia punya sabdu dia, jaga hamzah dan sebagainya. Itu benda yang penting dalam menyebut akan nama-nama yang agak complicated ini, ataupun kalimah-kalimah yang agak complicated ya. Baiklah. Okey. Nombor 9, bawah sekali, at-tartib in hasala bi'adamihi taghyirul ma'na. Tartib ni maknanya kena berturutan. Kalau tidak ada tartib, dia akan bertukar makna. Assalamualaikum, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Mesti tertib. Kalau kita tak ikut tertib, kita campur-campur. At-tahiyyatul syahadatul macam mana tu? At-tahiyyat betul asyhadu pula, maka itu merupakan benda yang boleh merosakkan makna, salah bacaan tu. Baiklah, nombor 11 nak baca laju Nombor 11, apa cerita dia? Al-qu'udu fih. Antara rukunnya ialah kita duduk ketika baca tasyahud tersebut. Mesti duduk tu wajib Al-julus iaitu duduk tasyahud akhir lah. Wa kadzalika lis-salati 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dengan mereka yang berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salam yang pertama. Okey. Maka itu merupakan benda yang perlu dilakukan ketika duduk. Jadi yang wajib kita buat bukan sahaja tasyahud akhir, tapi perlu dibuat ketika qu'udu fih, duduk tahiyat ataupun duduk membaca tahiyat akhir. Okey, itu yang paling penting penting tu. Baiklah, al-khamis asyar nombor 15, as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fih. Adalah kita berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca tasyahud akhir. Ikut susunan itulah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Bila kita selawat tu hendaklah diucapkan ketika sedang duduk. Kalaupun sedang duduk lah, bukan tengah berdiri dan bukan tengah lain-lainnya. Okey, baiklah. Maka sebaik-baik ataupun kata Imam Syaragawi, wa aqallus salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Paling ringkas selawat ialah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Itu pun dah cukup dah. Dan cukup dengan sebutan sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala rasulihi dan sebagainya. Kita tak sesuai dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad juga, lebih pun boleh, tak ada masalah. Itu benda yang sunat untuk menghubung, untuk benda apa? Untuk membaca lah. Okey. As-salatu an-nabi tu tak ada kata apa? Cukup baca sallallahu ala Muhammad pun okey. Sallallahu ala rasulihi pun okey. Tetapi kalau kita tukar nama, sallallahu ala al-aqib, nama Nabi Aqib tu, alal mahi, itu tak boleh Lianna as-salata yutlabu fiha mazidul ihtiyat. Kerana semayang itu kita kena berhati-hati. Itu merupakan perkara yang akan kita sembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Hajar dalam Minhajul Ghabim, dia kata apa? Wa tata'ayyanu sighatud du'a huna la fil khutbati li'annahu awsa'u baban. Ketika ini ditakyinkan kita baca doa khusus kerana ketika atas khutbah, kerana ia merupakan tempat yang amat luas. Iz yajuzu fiha al-fi'l al-fahish wal kasir. Okey, dia kata apa tak? Kita nak baca balik. Oh, atas tu kita ambil sikit ambil sikit. Falam yuqtafar fiha ma fihi naw ibham bi khilafil khutbati li an fa innaha awsa'u minha wa akmaluha as-salatul ibrahimiyah. Gitu dia. Maka ketika kita solat, ketika kita baca tasyahud akhir, kita baca tasyahud, kita akan selawat. Dan digalakkan kita baca selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim dan seterusnya. Itu merupakan afdalus sirah, sebaik-baik sirah selawat yang dibaca ketika solat.
Okey, wal muradu bi sighatil du'a ya sighatul amr bil wal madi wa kharaja biha sighatul mudhari' wal mutakallim ismul fa'il. Kata apa tak penting ni. Okey. Okey, kata Syargawi bawah sikit dia kata apa? Wala yushtaratul muwalatu bainaha wa bain tasyahhud, dan tidak disyaratkan agar berterusan di antara tasyahud, duduk dan juga selawat kata Nabi SAW, di annaha ruknun mustaqil, dan ia merupakan rukun-rukun ataupun ia merupakan rukun-rukun yang bersendiri, mustaqil, mustaqil. Okey. Fala yadurru takhallulu dzikrin bainahuma, dan tidak ada masalah pun jika tengah-tengah antara rukun-rukun itu ada zikir. Okey, yang penting kita faham apa? Yang penting kita faham adanya selawat Nabi SAW dan juga kita duduklah ketika itu. Okey. Okey, baiklah. Selawat yang penting selawat. Selawat apa yang paling mulia? Selawat Ibrahimiyah. Itu yang paling cantik ya. Tak baca tak apa, tak baca tak apa. Okey, selawat tu bukan yang wajib. Selawat tu wajib. Tapi Ibrahimiyah tak wajib. Okey, tapi digalakkan kita baca itu merupakan afdalus siyagh, sebaik-baik ucapan selawat yang diucapkan Nabi SAW. Baiklah, sambung lagi. As-sadis asyar, yang ke-16 adalah assalamu. Apa salam ni? Dengan mengucapkan assalamul awal, salam yang pertama. Ada berapa syarat? Ada wasyurutuhu asyarah, ada 10 syarat, bukan sikit tu. Pertama, al-ithyanu bi'al. Kena kata assalamu alaikum. Tak boleh kata salamun alaikum, mesti ada al. Assalamu alaikum. Nombor 2, kaf mukhatab. Assalamualaikum, bukan assalamualaihim, bukan. Assalamualaikum ya. Nombor 3, mimul jamak, mesti kum tak boleh ka. Mesti kum. Assalamualaika, tak boleh. Assalamualaikum. Yang keempat apa? Ayatiya bil arabiyah in qadara alaiha, dalam bahasa Arab lah. Melayu tak boleh. Assalamualaikum, tak boleh. Kena sebut-sebutlah assalamualaikum warahmatullahi. Tak apa. Assalamualaikum tak boleh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Memang salah tu. Kalau tak boleh cakap bahasa Arab, tarajjama, kenalah diterjemahkan. Nombor 5, apa syarat salam? Ayyusmi'a bihi nafsahu haitsu la mani' min sama'. Hendaklah yang mendengar itu, hendaklah dia mengucapkan salam itu sekurang-kurang dia mendengarnya. Walau hamasa bihi bihaitsu lam yusma' bihi nafsu lam nu'tadu bih. Tapi kalau dia kata usik dalam hati, dia sebut salam dalam hati, dia pun tak dengar apa yang disebut, maka itu tidak memberi kesan, bahkan tidak sah lah. Maka perlu diulang kembali. Okey. Nombor 6, apakah syarat salam? Ayyuwali baina kalimatai, hendaklah tidak ada renggang antara dua kalimah. Assalamualaikum, mesti mengikuti. Kalau imam tu kata assalamu, esok waalaikum, tak boleh. Dia mesti mengikuti assalamualaikum. Itu dia yang paling penting lah. Okey, nombor 7, ayati bihi min julusin aw badalih. Hendaklah tasyahud, salam itu diucapkan ketika duduk ataupun ketika berada dalam situasi tempat duduk. Itu ya penting. Baik, nombor 8, ayyakuna mustaqbil kiblah. Hendaklah ketika dia mengucapkan assalamualaikum, dia menghadap kiblat, khususnya kepada dia punya dada dia. Okey, dada dia. Bisadrihi. Okey. Walau tahawwala bihi an kiblati qabla ikmalihi batalat. Kalaulah dia berpaling dada daripada kiblat sebelum dia habis solat, hukumnya adalah batal sembahyang dia. Okey, baiklah. Okey, as-sabi' asyar at-tartib. Okey, tengok kan sekali rukun yang ke-9 ataupun syarat ke-9 bagi membaca Fatihah belakang imam. Alla yaqsida bihi ghairah. Hendaklah bila dia mengucapkan assalamualaikum itu bukan niat lain. Niat apa? Dia nak tegur orang duduk semayang dekat tepi beranda, nampak orang lain, dia pun tegur assalamualaikum, sedangkan dia pun dah habis semayang. Cantik lah tu. Jadi dibaca assalamualaikum, baca untuk apa baca? Untuk menegur orang di luar solat. Saya nak tegur dia, nak panggil dia. Tak boleh. Okay, tak boleh. Kenapa? Dia tak boleh meniatkan lain, melainkan niat dia adalah untuk apa? Untuk memberi salam. Okay, untuk memberi salam. Okay, baiklah. Yang ke-10, alla yazida fihi al-warid idiratan taghayyur makna. Tak boleh kita tambahkan perkataan assalamualaikum sampai merubah makna. Assalamualaikum, boleh. Assalamualaikum, itu okeylah. Sampai assalamu tamu amil hasan alaikum. Okey, baca pula ada nama Hasan dan sebagainya. Okey. Jadi pendek katanya hendaklah kita mengikuti apakah dia apakah dia bacaan yang paling
yang paling tepat dan tidak ada penambahan pada itu. Wa alla yang qusar, tak boleh tak boleh kita kurang daripada, maaf, tak boleh tambah-tambah dan tak boleh kurang daripada apa yang telah pun disebutkan ketika itu. Assalamualaikum, ka an yakun assalamualaikum, apa assam mana lam dia, ataupun kita kata assalamu tam mana-mana tambah, maka itu tak dibolehkan ya. Nak kata apa? Yang paling ambil yang paling tepat, assalamualaikum warahmatullahi, itu yang paling terbaik lah. Ke-asabi asyar yang ke-17 ialah tertib. Apa tertib itu? Il arkan mazkurah, tertib dengan setiap rukun yang telah pun kita bincangkan bermula niat sampailah kepada salam. Itu dia panggil at-tertib. Okey. Baik. Susunan tersusun. Itu dia panggil at-tertib. Okey. Baiklah. Okey, wa dalilu wujub bertertib. Okey, so apakah dalil kewajipan untuk bertertib? Dan ini dah habis dah rukun. Apakah dalil kewajipannya? Ialah sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku bersolat. Ikut Nabi. Jadi apa yang kita ikut ni lah mengikuti Nabi SAW, bukanlah fahaman atau mazhab yang dibuat oleh manusia. Okey. Baik. Apa lagi? Wa yatasawwaru tertib bainan niyah wa takbir wal qiyam. Maka bila Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli, semua itu diterjemahkan dengan kita punya rukun-rukun ni yang bermula daripada niat, takbiratul ihram, qiraah, julus, tasyahud sampailah kepada habis. Itu dipanggil sallu kama ra'aitumuni usalli. Okey, baiklah. Okey, sudah habislah kita baru solat. Kita nak tengok pula faslun fima yu'tabaru fin niyah. Yu'tabaru ke? Yu'tabaru fin niyah. Fasal pada benda yang diambil kira dalam niat. An-niyatu salathu darajatin. Niat itu ada 3 darjat. 3 darjat. Okay, tak apalah. Boleh kita berhenti sini kejap. Kita berhenti ni kejap. Nanti kita akan sambung kemudian. Kita sampai kepada tajuk yang baru. Iaitu as-faslun fima yu'tabar fin nikah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.